Saya mendengar dengan teliti ucapan daripada Ketua Pembangkang mengenai kes beliau dan pihak saya menuduh miscarriage of justice, tidak ada keadilan. Tapi saya lihat macam kes Ketua Pembangkang, kalau saya tak silap, Hakim Mahkamah Tinggi yang mendengar kes Ketua Pembangkang, Datuk Zabidi, namanya tak silap saya, Hakim ni pun pada mulanya peguam daripada Ketua Pembangkang memohon kepada mahkamah untuk disqualifiedkan Hakim Mahkamah Tinggi ni 3 kali kalau tak silap saya permohonan ini dibuat. Sebab apa? Mungkin pada masa itu ada suspicious bahawa hakim ni mungkin hakim yang tak adil, mungkin hakim yang dituduh ada kaitan dengan politik dan sebagainya. Tapi at the end of the case ini di Mahkamah Tinggi, kita dapati bahawa hakim yang pada mulanya cuba disqualifiedkan oleh Ketua Pembangkang memberikan judgement in favor kepada Ketua Pembangkang. Jadi saya lihat ada kes-kes yang dikaitkan yang menunjukkan bahawa seolah-olah kehakiman dalam negara kita ni tidak adil. Kalau nak kira pun banyak. Boleh sikit, saya tak balah, boleh sikit, tidak nak balah, nak jelas sikit je. Terima kasih Yang Betul. Yang Berhormat Tanjung Karang menyebut tentang permohonan kita untuk disqualify hakim, minta hakim itu undur. Memang benar berdasarkan keputusan-keputusan daripada ketika itu, dan kita tidak berubah. Dalam appeal kita masih bangkitkan yang sama. Umpamanya dalam semua kes jenayah, semua keterangan dan bahan bukti diserah sebelum kes bermula. Okey, bila kita pohon, mula hakim kata yes, kemudian dia kata no. Jadi kita kata kalau begini cara dia, hakim tidak berlaku adil, maka kita buat permohonan. Jadi itu atas alasan-alasan begitu, dan memang kita pertahankan hujah itu. Soal dia buat keputusan akhir itu soal lain. Karena pada hemat kami, kalau dia betul-betul ikut, maka defense should not have been called. Itu pendapat kita, tapi dia berbeza pendapat soal lain. Ya, soal dia melepaskan itu betul, tetapi saya hanya menjelaskan Peserta Tanjung Karang bangkitkan persoalan ini, bahawa kita ambil tindakan berdasarkan keputusan yang dia buat pada ketika itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini soal keraguan. Bila kita ragu pada seseorang, ini akan menimbulkan satu sawasangka yang buruk, sawasangka yang negatif. Nasib baik di Mahkamah Tinggi, hakim tersebut mendapati Ketua Pembangkang tak bersalah. Cubalah kata dia dapati Ketua Pembangkang bersalah, sudah pasti isunya akan dibagi tahu bahawa hakim ni memang tak adil. Dah 3 kali dah kami memohon supaya hakim ni ditukar kerana alasan-alasan yang telah diberi tadi. Ini menunjukkan Tan Sri Speaker betapa adilnya mahkamah kita hanya bergantung kepada fakta. Dan di dalam proses mahkamah kita ada kes-kes rayuan. Saya nak beritahu Ketua Pembangkang, kalau nak kira individu hakim kes liwat yang pertama, semua orang tahu Mahkamah Tinggi dapati bersalah, boleh rayu mahkamah rayuan, pergi mahkamah rayuan, 3 hakim mahkamah rayuan kata dia bersalah, maju pula kepada Mahkamah Persekutuan. Daripada hakim Mahkamah Persekutuan 3 dengar, 2 kata tak cukup bukti, maka dibebaskan, walaupun 1 hakim kata dia dapati bersalah. 7 hakim dengan kes Ketua Pembangkang, 2 saja kata dia tak bersalah, 5 lagi kata dia bersalah, pun dia bebas. Adakah ini tidak membuktikan bahawa mahkamah kita ini mahkamah yang adil? Janganlah bila hakim membebaskan kita kata hakim itu adil, hakim itu baik. Bila hakim mendapati kita bersalah, kita mencari ruang untuk kita nak menyalahkan sistem kehakiman kita. Ini masalah kita. Kita sendiri yang menghina sistem kehakiman kita. Bagaimana orang lain nak menghormati sistem kehakiman kita? Kalau kita sudah tidak percaya kepada sistem kehakiman kita, saya percaya negara kita tidak akan aman.
Orang tidak akan hormati, tidak akan menghormati proses keadilan. Jadi Tuan Sri Speaker, jangan kita ambil satu-satu contoh apabila kena diri kita. Saya ambil satu hakim. Ini hakim tadi yang saya pun dengar, yang bekas. Kalau kita tak ada, saya nak ulang lagi. Ini hakim yang pernah menjadi calon PAS. Pernah menjadi calon PAS, penasihat PAS. Tetapi apabila kes Nizam, isu menteri besar, dibawa di hadapan beliau bagilah alasan, oh tak boleh dengar kes. Betul, kita hormat pada dia lah, sebab dia kata dia pernah undang-undang PAS, dia pernah jadi calon PAS. Tetapi sebaliknya pula melibatkan Nizam juga. Bila Nizam sama TV3, dia jadi lead judge dalam Mahkamah Rayuan. Mengapa dia tidak mau disqualify diri dia? Adakah ini satu amalan double standard? Jadi kalau kita nak pergi satu persatu ciri-ciri hakim ini, sampai bila pun kita tak boleh selesai. Jadi kita kena menghormati sistem kita. Jangan kita nak mengambil kesempatan seolah-olah kita nak menanam satu budaya. Malam ni nak pergi ke Kelang lagi nak berkempen. Kerana apa? Supaya nak naikkan semangat rakyat, supaya rakyat tak percaya kepada sistem kehakiman kita. Ini satu tindakan yang cukup bahaya. Saya pun kalau nak kira ragu juga. Macam mana selalulah kita tengok kalau orang biasa, kalau dia dapat masalah, kalau pending case kepada mahkamah, selalunya pasport dia kena impound. Pasport dia tu apa dia impound, dia tidak ditahan. Tapi pelik yang Ketua Pembangkang ni tak ada ditahan pun, tak ada ditahan, tak ada digari. Apa lebihnya Ketua Pembangkang? Kalau nak kira ancaman yang diberi kepada negara kita lebih bahaya, bila dia tidak impound pasport dia pergi luar negara. Kita mempertahankan kehilangan MH370, dia pergi hentam kita menggunakan media antarabangsa. Tak benar je lah, dia ada sana, jangan jadi bukan bela dia. Saya boleh minta melalui. Tak benar dulu. Ini kalau nak kira keraguan, Tuan Sri, kalau nak kira keraguan kita, mengapa bagi laluan lah. Tunggulah, saya akan bagi. Saya akan bagi, tunggu dulu. Tunggu dulu. Nak bodek, nak dan ni tembalan tu kemudian. Ni kita betul.